Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Kita muka surah 14. Dan mustahil atasnya lalu masa siang dan malam, dan mustahil ia bersifat dengan kecil, dan mustahil ia bersifat dengan besar, dan mustahil ia bersifat dengan tinggi. Adapun kita kata Allah yang maha besar dan Allah yang maha tinggi, maka iaitu besar martabatnya dan tinggi martabatnya, bukan besar jerimnya dan bukan tinggi jerimnya. Dan mustahil ia ambil faedah bagi dirinya atau bagi makhluknya, maka bukanlah dijadikan bumi itu ia ambil faedah bagi kita pijak atasnya, dan boleh kita bertanam atasnya. Dan bukanlah dijadikan hujan itu ia ambil faedah bagi tumbuh-tumbuhan, dan bukanlah diwajibkan zakat itu faedahnya menolong fakir miskin. Tetapi segala kejadian Allah dan segala hukumnya mesti ada hikmahnya, bukan sia-sia. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala, dialah yang telah jadikan kita. Alhamdulillah. Dia jadikan kita pula lahir pada satu zaman dan daripada mak ayah kita yang Islam, dengan limpah kurnia Allah Ta'ala dapat kita Islam. Alhamdulillah. Dengan Islam kita beroleh pula limpah kurnia Allah Ta'ala. Dia mudahkan kita. Dengan kita melalui kehidupan ni dibesarkan dalam keluarga Islam, masyarakat Islam, dimudahkan kita untuk ikut syariat Islam. Boleh jadikan kita dalam keadaan taat dan jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah. Nikmat limpah kurnia dia lagi, dia buka pintu hati kita untuk ada minat, aloba, kesungguhan untuk terus nak belajar mengenal Tuhan, mengenal macam mana nak ikut segala suruhan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Syukur diberi kita ada kecintaan kepada Rasulullah, nak abdikan diri, berbakti, taat pada Allah. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita kesihatan, kelapangan masa, keupayaan pagi ni boleh hadir untuk solat berjemaah, berada dalam majlis yang mulia untuk meneruskan bacaan daripada kitab Baku Iman ni, agar benar-benar kita hidup sebagai orang beriman, mati sebagai beriman, dibangkitkan dalam keadaan beriman, limpah kurnia Allah Ta'ala masuk syurga dalam keadaan beriman bersama dengan orang beriman. Amin ya rabbal alamin. Sambungan kita masih bicara dalam bab mustahilnya mumasalah Allah Ta'ala dengan hawadis. Mustahil Allah Ta'ala sama dengan makhluk. Pasal tak sama sekali makhluk dengan Allah Ta'ala. Kesalahan besar dalam akidah memakhlukkan Allah. Kesalahan besar dalam akidah mentuhankan makhluk. Mentuhankan makhluk dengan
makna ada i'tiqad makhluk ni walaupun ada sebesar zarrah boleh dengan zat dia memberikan mudarat dan manfaat. Sesat tu. Walaupun begitu taklah bermakna meninggalkan proses hukum sabab musabab. Kerana sabab musabab yang ni peraturan syariat sunnah yang tak boleh nak ditinggalkan, dan inilah pentadbiran Allah Ta'ala. Cuma wajib kenal makhluk adalah makhluk. Tak ada apa pada makhluk melainkan sekadar makhluk. Jadi makhluk ni kita ambil atas jalan, atas prinsip sabab, atas kaedah laluan untuk mendapatkan apa tujuan yang sebenarnya Allah lah yang melaksanakan semua perbuatan. Ada akidah yang nak kena faham, walaupun maklumat dah dapat, kita nak dapat sampai rasa hati, ada perasaan. Yang tu saya sebut selalu dah, nak dapat dia mesti ada latihan dengan zikir, dengan kefahaman yang dah ada, alhamdulillah. Tapi tak dapat tidak, nak dapat dia kena bersungguh untuk zikir dengan hati hadir, dengan faham betul-betul dan lalukan segala ilmu yang telah kita belajar dan faham tu, yang Allah ni dia saja ilah, makhluk takkan jadi ilah. Di atas kata Allah ilah ni, dia saja boleh beri mudarat dan manfaat dengan zat dia. Dia saja yang boleh menunaikan segala hajat keperluan kita dengan zat dia. Makhluk ni tak boleh tunaikan apa hajat pun pada diri kita. Makhluk tak boleh beri mudarat manfaat pada diri kita dengan zat dia. Bahkan tiada lain apa yang ada pada kita ni melainkan semuanya adalah dengan Allah, dari Allah dan akan balik ke Allah. La ilaha illallah. Jadi nak faham Allah Ta'ala macam tu, mesti besar prinsip dia. Allah mesti tak ajak pada sesuatu mustahil. Mustahil sama sekali Allah ada sifat kekurangan, dan kekurangan tu mestilah mengikut skop pandangan dalam bab ketuhanan. Begitu juga makhluk, ada nama makhluk, makhluk mestilah sentiasa berhajat kepada Allah Ta'ala. Makhluk tak akan boleh dengan zat makhluk, boleh dengan sendirinya untuk dia menyelesaikan segala urusan dia. Bahkan zat makhluk pun datang daripada Allah Ta'ala. Sifat makhluk anugerah Allah, keupayaan ada makhluk adalah juga limpah kurnia daripada Allah. Tiada apa pada makhluk ni melainkan semuanya natijah daripada perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu prinsip-prinsip akidah yang besar tu. Jadi bila Allah dia tak hajat pada sesuatu, dan mustahil akan terkesan pada dia sesuatu. Ini nak sambung kita. Mustahil atasnya Allah Ta'ala lalu masa siang dan malam. Pasal lalu siang malam ni berlaku kat makhluk. Makhluk tu pun kita. Kita tu manusia, binatang, tumbuhan, berlaku pada kita siang dan malam. Tengok sekali lalu macam siang dan malam. Begitu juga peredaran yang dok berlaku kat kita ni, seolah-olah macam masa ni berperanan untuk antaranya khas pada diri kita, mendewasakan kita, mentuakan kita, menambah umur kita. Kita nampak seolah-olah macam tu, sedangkan masa ni dia adalah iktibar perjalanan bumi atas paksi dia. Bulan mengelilingi bumi dan bumi mengelilingi matahari. Begitu juga burus-burus yang ada di sekeliling. Sewaktu bumi mengelilingi matahari, itu yang ada istilah burus tu. Yang tu khas ngaji falak baru jumpa lah. Allahumma salli wa sallim ala. Jadi tak dikatakan masa, melainkan proses matahari, bumi berpusing di atas paksi, berlaku siang malam. Bulan mengikut kiraan hijriah ni, nampak bulan sabit, bulan mengambang, bulan cerah, dia atas kaedah masa bulan mengelilingi bumi kan. Jumpa pula Januari, Februari ada burus, Scorpion, Aries, bunyi orang putih lah sikit tu kan. Arab dia ada Akrab, Mizan, Haul,
Mizan, Hamal, Saur, Jauzak, semua ni adalah nama-nama buruj ikut kaedah bahasa Arab kan. Orang putihnya pun semua ambil Arabnya tu. Semua daripada ulama-ulama kita. Nak sebut apa? Inilah istilahnya masa Allah, dia yang buat bumi, dia yang buat pergerakan bumi, dia yang buat bulan, dia buat pergerakan bulan, dia yang buat matahari, dia yang buat bumi mengelilingi matahari. Takkan dia terkesan daripada makhluk-makhluk yang dia buat dan makhluk yang bergerak tu, takkan Allah dilalui oleh masa. Subhanallah. Ini prinsip. Sebelum ada langit bumi pun, sebelum ada matahari, sebelum ada bumi, sebelum ada bulan, mana ada masa. Jadi Allah mustahil dilalui oleh masa. Bahkan Allah lah yang melalukan dan menggerakkan bumi, bulan, matahari, dengan tu berlaku masa. Sekejap. Mesti boleh telan tu. Boleh telan tu taklah jadi bodoh. Satu, kalau ada hadis, ada ayat Quran yang memahamkan ada laluan siang dan malam, dan Allah pula, dia pula berada di waktu siang dan malam tu. Macam mana tu? Mustahil dengan zahir ayat, zahir hadis. Kalau malaikat turun, malaikat datang, malaikat berada waktu malam, 2/3 malam malaikat turun, tak ada masalah, nak faham. Pasal malaikat memang dilalui oleh masa. Malaikat memang duduk dalam masa. Allah, kalau Allah turun, Allah pindah, Allah daripada tempat jauh ke tempat dekat, daripada atas ke bawah, daripada siang ke malam. Subhanallah, subhanallah. Kaedah kita, atas kaedah kita sebut apa kali dah, mengikut kaedah takwil tafsili. Takwil tafsili. Kalau sebut dalam hadis, yanzilu rabbuna, turunlah Tuhan kita fi sulusil lail. Bukan Allah turun. Siapa turun? Rahmat Allah Ta'ala turun. Siap. Habis. Istilah Arab ni disebut ala takdiril mudhaf. Kerana bila sebut sesuatu, selagi tak ada taukid, sah untuk takdir mudhaf pada apa kalimah di awal. Faham tak tahu bahasa macam tu? Boleh? Kita sebut satu kalimah, kalau tak ada taukid, sah untuk takdir mudhaf. Tak boleh faham macam tu tak? Itulah suruh ngaji bahasa Arab. Contoh, datanglah raja datang ke, sultan datang ke Lenggung. Tengok tak datang pun, siapa yang datang sebenarnya? Wakil sultan. Dan sultan datang. Boleh faham? PM datang, berunduk panggul batu. Bukan PM datang, gambar PM yang datang. Sah maknanya tu. Sah maknanya tu. Bahkan banyak perkara lah yang kita sebut atas takdiril mudhaf ni. Apatah lagi dengan kaedah bab ketuhanan, takkan nak faham betul-betul Allah yang turun 2/3 malam. Allah turun, subhanallah. Allah dia nak beri rahmat, nak beri keampunan, bukan berhajat untuk dia turun naik, untuk dia nak beri. Tak pernah dengar ke ayat Quran, idza arada syai'an innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tu pun bukan maksud Allah kena kata kun baru jadi. Itu pun bahasa dia, apabila Allah Ta'ala menghendaki sesuatu, Allah Ta'ala kata jadi, maka jadilah. Bukan maksudnya perlu Allah Ta'ala kata jadi baru jadi. Maksud kata jadilah tu maksudnya ada iradah Allah Ta'ala nak jadi selalu. Kan kekuasaan dia mutlak macam tu. Dia bukan perlu kait dia nak turun naik 2/3 malam barulah dia nak boleh bagi keampunan. Subhanallah. Satu kalau sebut dalam hadis macam tu, apa maksud? Itu kaedah dalil tafsili, takwil tafsili. Apa maksud dia? Yang turun bukan Allah Ta'ala, yang turun rahmat Allah Ta'ala, yang turun perintah Allah Ta'ala, yang turun keampunan Allah Ta'ala. Keampunan dia turun. Ataupun yang turun malaikat yang bawa rahmat Allah Ta'ala. Malaikat yang turun. Macam Quran sebut, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa.
datanglah Tuhan kamu dan para malaikat berbaris-baris. Allah dan malaikat datang berbaris-baris, yang benar kan? Faham zahir ayat Quran kufur tanpa khilaf, tanpa ada takwil tafsili ataupun ijmali. Pegang zahir ayat, Allah pun datang dengan malaikat. Allah yang kata dia berbaris. Subhanallah, subhanallah. Dia bertentangan dengan ayat muhkam la ilaha illallah. Bila la ilaha illallah, Allah yang jadikan makhluk, Allah takkan terkesan dengan makhluk. Allah ghaniyun 'anil alamin, dia tak hajat apa pun pada makhluk. Bila tak hajat pada apa makhluk, takkan dia bersama-sama turut dalam makhluk. Makhluk berbaris, dia pun berbaris. Bab lepas kita belajar Allah bersama dengan kita, takkan dia perlu bersama dengan kita. Takkan dia bersama tu dengan mana ittihad wal hulul tu semalam punya pelajaran tu. Takkan makna macam mana gula dalam air larut, takkan makna macam mana air duduk dalam gelas. Takkan orang Ta'ala bersama dengan makna macam tu. Subhanallah. Itu bersama makhluk. Tentulah bersama yang Allah Ta'ala dengan kita mesti bukan dengan makna zahir ayat. Untuk apa makna dia? Wallahu alam. Itu takwil ijmali. Allah bersama dengan kita bukan dia duduk sebati yang kita, larut dalam kita, duduk dalam kita, apa menyelap dalam kita. Subhanallah. Habis itu apa? Antara makna sebut ulama, dia bersama dengan kita dengan dia sentiasa. Dia yang bagi kita hayat, tu dia bersama dengan kita. Dia bagi kita melihat, tu dia bersama dengan kita. Dia bersama dengan kita dengan dia sentiasa beri rahmat pada kita, tak putus-putus. Setiap makhluk yang ada ni, Allah sentiasa memberi wujud dia kita. Dia sentiasa memberikan kelangsungan adanya kita atas muka bumi ini. Tu bersama ya Allah Ta'ala dengan kita. Itu takwil tafsili. Takwil tafsili. Allah dia tak hajat pada satu, dialah yang membuat sesuatu. Satu atas prinsip yang sama juga. Mustahil Allah Ta'ala dia buat matahari, dia buat bulan, dia buat bumi. Dia pula macam seolah-olah duduk di bumi berlaku siang malam pada dia. Dia pula terpaksa turun pula waktu malam, 2/3 malam dia kena turun. Subhanallah. Siap. Tu prinsip Ahlussunnah wal Jamaah tu. Satu saya sebut ulang kali, prinsip kita nak faham mesti berpegang dengan muhkam. Mana yang menyalahi muhkam, nama dia mutasyabihat. Mesti. Takkan menggadaikan ayat muhkam ambil faham makna mutasyabihat. Itu istilahnya tak selesaikan bahan mentah untuk dia ambil faham. Itu istilahnya. Tak selesaikan bahan mentah, dia ambil Al-Quran dan hadis, walaupun boleh kod Quran mana, hadis mana, ayat berapa, surah apa, hadis mana, riwayat siapa, berapa orang riwayat, ni sahih tak sahih, walaupun boleh sebut macam tu, walaupun boleh kod macam tu, faham zahir ayat, bodoh nama dia. Tak faham prinsip macam mana nak ambil faham ayat Quran, hadis. Tak selesaikan dia macam mana nak faham nasih mansukh. Tak fahamkan dia macam mana nak selesaikan am mutlak, am khas. Tak faham nak kaidah selesaikan ayat Quran mana yang mutlak muqayyad. Bodoh nama dia, jahil bengong. Tambah pula jahil bengong pekah satu hal, dia hanya jadi sesat salah hukum. Tapi jahil bengong dalam bab akidah, kafir terus. Alhamdulillah. Sikit sekali lalu ayat Quran saya sebut bahan mentah tu, kalau tak proses, dia ada disiplin ilmu yang kena selesaikan. Misal ayat Quran, ada ayat Quran sebut orang perempuan kalau mati suami kena beredah selama setahun. Edah dia setahun. Ayat Quran tu, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna ila al-hauli ghayra ikhraj. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Ada ayat Quran lagi, satu lagi. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Tengoklah surah mana, ayat mana tu kan. Saya tak hafal kod-kod ayat-ayat Quran tu, boleh carilah. Ada ayat Quran kata setahun,
Ada ayat Quran kata 4 bulan 10 hari. Macam mana nak selesai? Jangan duk bengong ikut faham sendiri. Mesti ikut disiplin ilmu dia. Atas kita bicara disiplin ilmu tauhid ni, jangan duk faham bengong ikut faham sendiri. Ada disiplin ilmu dia. Ada ayat muhkam, ada mutasyabihat. Yang tadi tu ada disiplin ilmu dia. Ada ayat nasih wal mansukh. Asal hukum orang perempuan kalau mati suami kena beredah setahun, tak boleh keluar rumah. Lepas tu ayat tu dimansuhkan. Tu yang datang perintah yatarabbasna bi anfusihin arba'ata ashhurin wa ashra. Baru perintahkan edah 4 bulan 10 hari. Yang pakai hak mana? Kenapa tak pakai hak setahun? Ayat Quran juga. Ke ayat Quran jadi petunjuk? Memanglah jadi petunjuk bengong. Tapi ayat Quran mansuh mana boleh pakai bengong? Tu bengong tu. Tak boleh saya ayat kasar ni kena sebut macam tu baru orang faham. Ni pun ayat ni kata yang zilu rabbuna, Allah yang kata dia turun 2/3 malam. Itu ayat mutasyabihat, bengong. Mana boleh faham ayat mutasyabihat? Bengong. Macam mana zahir ayat? Kenalah pakai ayat muhkam. Allah dia jadikan makhluk, dia tak terkesan dengan makhluk. Takkan dia buat siang makhluk, siang malam dia duduk dalam siang malam. Bila dia buat siang malam, takkan dia buat arash, dia duduk dalam arash, dia duduk atas arash, dia duduk dalam alam, dia duduk luar alam bila dia buat alam. Subhanallah. Yang tu ayat mutasyabihat. Muhkamnya apa? Allah ghaniyun 'anil alamin. Allah ni Rabbul Arsh. Dia yang cipta arash, dia yang takbir arash. Bukan dia duduk atas arash. Yang duduk atas arash itu ayat mutasyabihat. Bengong. Boleh? Faham? Kenapa saya guna bahasa bengong tu? Macam itulah bengong yang duk faham ayat-ayat mansukh. Sepatutnya kena pakai ayat-ayat nasikh 4 bulan 10 hari, kena dalam edah, bukan setahun. Setahun tu ayat edah juga, tapi itu ayat mansukh. Mana boleh pakai ayat mansukh? Bengong. Tu ayat bengong tu penegasan dia sebenarnya. Pasal nak tunjuk ke prinsip, jangan bodoh. Ni beli barang pakai duit Jepun, gambar pokok pisang, pakailah gambar Agung kan? Bukan Agung sekarang kan? Agung mana tu? Tengku Abdul Rahman kan tu? Tak tahulah, saya bukan kedai gambar siapa tu. Gambar duit kita, belilah gambar tu. Boleh faham kan? Mana boleh beli duit pakai gambar duit pisang? Ni pun duit Malaysia juga. Jawab. Tu duit lama, bengong. Tu duit Jepun. Ni duit baru, duit dah mansuh, tak boleh pakai. Okey, Pakcik Dolah pandainya buat pasal itulah Pak. Yang ni kena nyanyi, kena sebut macam ni sikit. Surat khabar lama. Macam tu kan, saya selalu kadang-kadang pakai iklan dalam TV tu kan. Dulu orang kecil-kecil duk tengok tu. Surat khabar lama. Surat khabar lama mana boleh jual harga surat khabar baru? Dia kira longgok je. Longgok ni pandai lah. Berapa tan ni? Berapa ringgit aja. Mana surat khabar baru? Berapa? RM1 ni? RM1 2 rupang? Pakcik Dolah je pun nak beli surat khabar. Orang lain tak beli lah. Kami semua tak beli lah surat khabar. Betul. Boleh sari balik lagi. Singgah beli surat khabar dulu kan? Betul lah. Dia yang khabar. Bukan saya khabar. Setambun. Apa saya nak cerita ni? Surat khabar lama. Jadi faham cara Wahabi ni, surat khabar lama dia tak update. Orang pakai Samsung Note 10 kan ni? Tak tahulah. Dia duk bangga pakai Samsung Note 1. Enak deh. Tu. Saya sebut satu, Cik Dolah faham 10 ni. Ni best ni. Wahabi bengong apa pun tak faham. Duk pakai besi lama lagi, tak update langsung. Nampak macam canggih, jadi mufti, jadi apa? Ahli majlis fatwa, tapi bengap. Tak up to date langsung. Tak boleh, yang tu kena sebut bunyi baran sikit lah. Tak ada ayat lembut kena sebut. Dia orang cakap kata Allah ni duk turun 2/3 malam, itulah kasar. Walaupun dia kata hadis, itulah kasar. Tak mana kasar dia? Kufur. Bengong ni biasa
Dah memang tak betul, bengong lah. Takkan nak kata betul. Bengong, bodoh, bengap, macam mana? Adik-beradik, kurang cerdik sikit. Nampak macam beradab, prinsipnya sopan, kan? Tak cerdik sikit, bengong lah tu. Nampak bahasa je lembut, makna sopan, kan? Kufur, lagi teruk dia bengong. Bukan engkau tu, keluar terus daripada Islam. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Kalau orang tanya lah ni Perdana Menteri siapa? Perdana Menteri kita Mahathir. Oh. Allah, Mahathir. Best. Siap. Tak payah kelahi. Lain kali kita panggil Cik Allah yang kelahi dengan Wahabi ni. Baik. Allah. Baik. Dan malam. Jadi mustahil dilalui oleh masa siang dan malam. Satu. Makhluk tak akan ada satu pun walaupun sebesar zarah mempengaruhi Allah yang cipta makhluk. Jangan duk faham macam kita. Kita katalah kita cucuk api, boleh api tu sagi bakar kita. Boleh faham saya sebut apa? Kita buat bangunan besar-besar, tengok runtuh timpa kita, kita mati sebab bangunan kita bina, betul? Memang berlaku kat kita macam tu, banyak pun. Betul? Kita pasang-pasang wiring elektrik, kita nak pasang alat elektrik, habis-habis kita yang kena short elektrik, kita yang mampu. Boleh jadi gitu. Kita memang macam tu. Allah tak ada dia buat makhluk, tengok-tengok setan lawan dia, iblis lawan dia, dia pun kelang kabut lah pasal iblis lawan dia balik. Makan tuan, macam tu. Subhanallah. Subhanallah. Jadi kalau Allah Ta'ala gunakan bahasa musuh, itu istilah. Musuh tu bukan maksudnya Allah Ta'ala terpaksa berlawan, tak? Tapi musuh dengan mana? Engkar perintah Allah Ta'ala. Dan iblis masih dalam pengurusan Allah Ta'ala. Iblis masih makhluk Allah Ta'ala. Dia tak sedikit pun mempengaruhi Allah Ta'ala. Di atas cerita dia, dia minta Allah Ta'ala panjang umur macam ni, macam ni, macam ni. Atas jalan cerita nak mudah kita faham macam mana sistem Allah Ta'ala buat macam tu. Tapi macam mana boleh iblis jadi iblis? Allah yang memang nak jadikan iblis. Satu iblis jadi iblis. Tapi atas perjalanan sabab musabab, tengok rupa, pasal apa iblis jadi iblis? Aba wastakbara. Degi. Itu bahasa degi tu, bengap, stubborn, dumb head. Bunyi kasar gila bunyi putih tu. Putih ke Melayu ke ada bahasa kasar dia kan. Lagi apa? Wastakbara, dia rasa hebat diri dia. Bila perintah untuk beri penghormatan Nabi Adam, kata ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia, I'm better from him. You create me from fire, you create him from tanah, aku api. Yang tu masalah dia. Yang ni perjalanan sabab musabab, perjalanan cerita, perjalanan supaya kita faham, yang ni jalan derhaka. Derhakanya iblis itu pun Allah yang datangkan dia bagi jadi derhaka. Semua dah sabit dengan ilmu Allah Ta'ala dan iradah Allah Ta'ala. Tak jadi mudarat pada Allah Ta'ala sedikit pun. Sama siang malam, sama arash, sama lah apa saja bab kita sebut. Dengan sebab ni Allah Ta'ala redha, dengan sebab ni Allah Ta'ala kasih. Takkan ada riqatun bil qalbi pada Allah Ta'ala. Itu pun sebutlah itu. Sebut nak tacap kecap balik ya. Baik, atas khas atas kita sebut ni lalu masa siang dan malam mustahil. Siap. Dan mustahil ia bersifat dengan kecil, dan mustahil ia bersifat dengan besar. Besar kecil antara lazim daripada besar kecil nak menunjukkan zarah-zarah yang berhimpun tu, molekul-molekul apa lagi ya? Zarah-zarah molekul-molekul yang membentuk sesuatu tu, kuantiti dia besar. Itu yang kuantiti dia banyak. Satu menyebabkan jadi
besar. Kecil ni bila kuantiti dia kecil, sedikit, maka dia akan jadilah kecil. Boleh faham kan? Nasi lemak ni buat nasi lemak gergasi, nasi lemak gergasi. Maksud apa? Pasal kuantiti dia banyak, maka jadilah nama dia gergasi. Donat gergasi, besar meja ni. Pasal apa gergasi? Kuantiti tepung yang dikombine untuk membentuk satu bentuk donat tu, kuantiti dia banyak, maka jadilah besar. Mustahil besar dengan mana macam tu. Subhanallah. Habis itu besar mana? Mesti besar dengan mana martabat dan pangkat. Tu dia kata bukan besar dengan besar makna makhluk, dengan makna jirim, dengan makna kuantiti yang banyak bercantum membentuk dia. Itu makna besar pada makhluk. Besar macam tu, besar sifat makhluk macam tu mustahil. Adapun besar dengan mana pangkat, itu tak ada masalah. Itu memang sifat ketuhanan besar. Bahkan kita pun guna perkataan besar tu untuk pangkat dan martabat. Kita bukan boleh cakap sebarang. Pasal apa? Pasal ada orang besar yang sepatutnya bercakap. Orang besar. Tambah Perak ni ada orang nama orang besar jajahan. Jangan main-main. Baik. Itu yang nak sebut bahasa besar. Tu yang kalau kita faham macam ni, nak menunjukkan apa? Nak faham Al-Quran, nak faham hadis. Antara disiplin dia faham, apa dia? Bahasa Arab. Bahasa tu. Pasal tu yang ada bahasa istilahnya hakiki majazi. Istilah dalam ilmu tafsir dia panggil muhkam mutasyabihat. Istilah dalam bahasa dia panggil hakiki majazi. Tak faham muhkam mutasyabihat, tak faham hakiki majazi, macam mana nak faham Quran hadis? Itu yang jadi sesat tu. Antara disiplin nak faham Al-Quran juga kena faham nasikh mansukh, macam saya sebut tadi. Nak faham kena am khas, mutlak muqayyad, mujmal mufassal, ijmali tafsili, kena faham. Memang banyak kena belajar. Kadang orang belajar tapi sesat. Pasal apa? Belum tentu ada ilmu duduk jalan yang benar. Ya. Kadang ilmu hebat pun sesat lagi. Pasal bab dapat hidayat ni, bahkan nak tunjukkan apa? Kalau ada ilmu pun mula duduk jalan yang benar, lepas tu biarlah bagi jahil, lagi bengong. Satu tidak kena mengaji. Pasal ada ilmu pun mula duduk jalan yang benar, kalau bodoh lagi susah nak dapat jalan benar. Betul? Apa lanjutan lepas daripada ilmu? Lepas pada ilmu kena ada amal. Pula tu ilmu ambil daripada siapa? Pasal kita matlamat belajar ni bukan semata-mata ilmu. Nak kira ilmu, tengok iblis ada ilmu tak? Kenapa sesat? Dia pasal ada benda-benda yang boleh merosakkan dia. Ada unsur nafsu. Habis. Tak diduduk di bawah kawalan yang dia kawal nafsu, bukan nafsu kawal dia. Bila nafsu kawal kita, habis rosak. Kita ni pun sabit Allah Ta'ala bagi limpah kurnia, boleh lawan nafsu. Kalau kita ikut nafsu, habis kita. Iya. Kalau lawan nafsu sekarang cuba cara nak pegang selimut ke ngaji. Iya ke? Nafsu selimut tambah sejuk hujan pula. Baru menikah pula. Sorry ya bahasa-bahasa tu kan. Contoh. Duk PKP lagi. PKP D pula, duk kawat keliling. Buat apa? Dah sedap. Lagi jelek-jelek mata, apa? Nafsu lagi. Walaupun ada ilmu, duk jahanam gitu. Jadi antara sebab jahanam bukan saja sebab dapat hidayat bukan ilmu saja, tak? Hidayat satu hal tak bahasa, apa dia? Boleh lawan nafsu. Atas jalan sebab mesti wajib mujahadah lawan nafsu. Antara nafsu tu apa? Habuan nafsu besar sekali mana? Rasa
nak masyhur, nak popular, itu penyakit-penyakit nafsu. Duk rasa akulah paling pandai. Perasaan atau istilah ujub, takabur, riya, sum'ah, hubud dunya, hubul jah. Ni benda-benda yang jahanam dengan kita habis. Walaupun ada ilmu. Jadi bersama ilmu tak cukup. Ilmu saja tak cukup. Kena ada ilmu dan hidayat. Nak dapat hidayat, mesti lalu jalan orang-orang dapat hidayat. Mesti jumpa orang soleh. Siapa sekurang-kurang soleh yang kita nak jumpa, ataupun orang yang maqam syuhada. Bukan nanti dia mati syahid baru dapat syuhada, dia maqam dia syuhada walaupun dia tak mati syahid. Nak jumpa maqam orang yang siddiqin. Macam mana nak kenal siddiqin? Macam mana nak kenal pewaris Nabi, anbiya? Nak jumpa Nabi tak boleh, jumpa pewaris Nabi. Siapa betul-betul pewaris Nabi yang mewarisi perjalanan zahir dan batin? Wajib jumpa. Kalau jumpa perjalanan zahir je, mufti handai, tapi bengap. Nisbah ilmu, ada benda tak terlawan kita, tapi kita tengok macam tak dapat hidayat aja mufti. Mufti mana tak tahu lah, umum lah kan. Kadang jadi menteri tapi macam tak dapat hidayat aja dia. Baik orang awam aja dapat hidayat, bagus lagi. Merapu lagi mufti daripada orang awam. Mufti boleh kata yang babi ni daging ni haram, daging je. Babi ni yang haram daging je, tu pun haram makan je. Kalau kulit babi, kalau tuan-tuan dah beli kasut kulit babi, bagi kat saya. Ni mufti babi. Ada mufti babi macam ni? Ada? Saya tak sebutlah mufti babi kat mana. Ada mufti babi macam ni, cakap macam ni. Bila sebut bab babi je, semua dia hero. Dia bercakap saja. Apa saya nak cerita babi-babi ni? Cerita rosaknya manusia ni antaranya sebabnya nafsu. Kita pun sorban besar. Rosak apa? Nafsu. Ilmu kan dah hebat. Saya tak kata orang lain, cakap kena semua lah. Kita semua ada nafsu. Tu yang terpelihara langsung takkan jadi ada derhaka siapa? Malaikat. Pasal malaikat tak ada nafsu. Yang memang akan sentiasa dalam keadaan hina binatang, pasal dia mana ada akal, nafsu saja. Kita macam mana? Kena berlawan. Tak lawan ikut nafsu, sama macam binatang. Malu kalah pada binatang. Satu, kena lawan nafsu. Jadi nafsu ni macam-macam bab tu yang kena ada guru yang latih dan ajar macam mana nak kawal nafsu. Satu, kita dengar ada orang-orang kadang nampak berilmu tapi jadi masalah juga. Ilmu pun bukan ilmu akademik, ilmu agama pula tu. Ilmu akademik satu hal dah. Ilmu akademik lagilah bingung apa benda tak kerti bab agama. Itu yang akademik saja. Ni orang ilmu agama pun boleh berlaku khianat tak? Boleh berlaku khianat, apa masalah? Nafsu. Kalau orang awam pun tak pandai, ilmu tak banyak, tapi duduk dalam bawah pentadbiran yang boleh kawal nafsu, selamat. Satu, kita yang penting besar tu duduk di bawah orang-orang yang dia ilmu pun ada, nafsu dia pun terkawal. Hak tu terbaik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita duduk tempat-tempat orang yang mulia ni, bertemu dengan orang mulia-mulia yang soleh-soleh yang baik-baik ni. Dengan sebab tu kita dapat pimpinan mereka, tunjuk ajar mereka. Taklah kita duduk mengikut nafsu, hidup dengan nafsu. Hidup nafsu ni masalah. Satu atas nisbah belajar, yang belajar tauhid itu fiqh tu nak selesai dia tak selesai lagi takat tauhid fiqh. Kena tasawuf pula. Tasawuf tu antara khas didik nafsu. Nak kenal nafsu duduk mana. Nafsu apa kita ni? Atau istilah awal ada biasa kita dengar, takkan tak bisa dengar langsung nak. Tapi nak kenal kita ni lawamah ke, amarah ke, kita ni mulhamah, mulhimah ke, mutmainah ke, nak dakwa, semua rasa mutmainah belaka. Siapa yang guru-guru betul-betul yang boleh suluh, tu guru. Kita takut kita tak pandai suluh diri kita. Kalau suruh kita, pencuri, dia kata dia bagus. Merompak dia kata dia baik lagi. Orang kafir pun dia kata dia beriman.
Orang ahli buat maksiat pun, orang ahli maksiat sama maksiat kata Allah bless you. May Allah bless you for what you did, what you done. Dia boleh doa lagi, mudah-mudahan Tuhan mengasihi kamu, sedangkan dia buat maksiat. Jadi ratu cantik tunjuk body, may God bless you. What a beautiful body you have. Kepala otak kan. God bless you. Kau rosak kau orang. Sikitlah bahasa gitu kan. Nak cerita apa? Bila orang tak faham, buat benda buruk, benda maksiat dengan kaedah kita syarak, dia faham Allah, God bless you. Allah Ta'ala merahmati kamu. Rahmat benda bala tu weh. Sikit bahasa gitulah. Kita kalau faham, tu yang kena duduk bawah pimpinan ulama-ulama, bukan saja ulama-ulama yang tahu hukum syariat zahir, kena duduk di bawah ulama-ulama yang faham perjalanan batin. Yang kita kena duduk di bawah pimpinan guru atau istilah mursyid tu. Baik. Sikit ke sana. Jadi asal nak bicaranya mesti faham disiplin ilmu tu betul lah. Jadi sebut besar mesti faham kaedah bahasa. Bukan besar ni dengan makna sesuatu benda yang ada kuantiti yang banyak bercantum, itu yang jadi besar. Mustahil bahasa besar orang salah. Itu kecil lah kalau gitu orang salah. Mustahil bahasa kecil dengan mana ada molekul-molekul yang bercantum yang kuantiti dia sedikit, ataupun yang sampai tahap satu tak boleh dibelah bahagi, istilahnya jauhar, tu pun mustahil pada orang Ta'ala. Itu yang kena faham apa ciri makhluk. Khas disebut ni besar dan kecil. Begitu juga mustahil bersifat dengan tinggi. Mustahil bersifat dengan tinggi. Tinggi dengan mana? Tinggi dengan mana? Molekul-molekul yang bercantum dengan angka yang banyak arah ke atas. Tu tinggi. Kan? Betul ya? Tinggi itu. Kalau galah bukan besar. Tapi tinggi. Pasal apa tinggi? Pasal apa tinggi? Pasal susunan molekul dan zarah dia dalam bentuk ke atas. Bersambung-sambung ke atas, itu dipanggil tinggi. Kalau molekul-molekul dia bersusun dalam bentuk bukan ke atas tapi ke tepi, itu dipanggil, takkan bahasa tak pandai kot. Orangnya apa? Lebar, panjang. Cuma bahasa tinggi ada makna tinggi pihak, ada tinggi makna tinggi pangkat. Betul? Lebar pun sebenarnya dia ada makna lebar dengan mana saiz, ada lebar dengan mana sifat, dengan mana pengaruh, kan? Melebarkan jajahan, melebarkan fahaman, belajar dengan pengajian tinggi, bukan pergi mengaji atas menara tu, kan? Bukan mengaji kat ISS tu. Sikit dengan bahasa itu. Itu yang dia kata, kalau dengan mustahil dengan mana bersifat dengan tinggi. Tinggi dengan mana molekul bersusun dengan bersambung-sambung dengan cara ke atas. Mana macam tu pada orang Ta'ala mustahil. Baik. Ada pun kita kata Allah Ta'ala maha besar dan Allah Ta'ala maha tinggi, maka iaitu besar martabatnya. Tentu kalau tak ngaji tauhid, azan tu pun jadi kafir siap dah. Allahu Akbar, Allah maha besar. Oh, Allah is very big, so huge. Punya utik huge lah. So huge. Huge tu apa? So big lah. Bukan besar gunung, besar kecil tu, besar arash. Bukan saja besar arash, macam mana? Atas arash ni. Arash punya besar tu. Dua atas arash. Kapir. Faham dengan mana? Dengan mana yang salah? Pasal apa? Pasal faham dengan mana? Pihak, arah, jirim, jisim. Dengan mana ambil manfaat pada makhluk.
ada pihak pada makhluk, ada arah pada makhluk. Berapa banyak punya kesalahan tu. Mudah faham? Allah besar pangkat, besar martabat. Bukan besar saiz, bukan besar jirim. Subhanallah, martabat. Macam kami sini ni, Masjid Daulah lah besar sekali. Besar apa? Umur. Kami tak ada lebih daripada Masjid Daulah. Masjid Daulah paling besar sekali. Panggil besar je. Besar umur. Lanjut umur pun dia juga. Tapi antara atas kita nak sebut besar tu kan. Kalau nak kira besar saiz, kawan besar lagi kan. Dan nak sebut besar bukan makna besar ni besar saiz saja. Jangan duk bengap dengan otak, tambah pula. Nak faham kau salah besar ni, faham Allah Taala besar saiz. Salah besar tu dalam bab akidah tu. Kita duk bicara ni masalah bab akidah, itu masalah tu. Okey, boleh. Satu kata tak faham akidah, sebut Allahu Akbar jadi kapi awal-awal lagi lah. Ngaji Quran, sadaqallahul aliyul azim. Sadaqallahul azim itu masalah lah. Sadaqallahul azim, benarlah Allah yang azim, yang besar. Antara makna azim ni terjemah besar je kan. Kalau aliyul azim yang maha tinggi, tinggi, apa tu? Besar. Kalau faham macam tu kufur. Macam tu yang kita kena dengan akidah, walaupun sebut tinggi martabat, besar martabat. Siap. Bukan dengan makna saiz ataupun jirim. Itu dia kata maka besar martabatnya dan tinggi martabatnya. Bukan besar jirimnya dan bukan tinggi jirimnya. Kalau makhluk besar benda tu, yang bahasa benda tu jirim, jisim. Ya. Macam kita kata budak-budak universiti ni mengaji pengajian tinggi. Satu ngaji universiti, kita ni ngaji rendah aja. Ngapa tinggi tu? Apa yang tinggi? Bukan tinggi pokoknya. Tinggi apa? Tahap pelajaran itu, ada benda yang kita tak mampu nak capai, dia boleh capai. Tu tinggi tu. Tapi kadang-kadang ngaji universiti ada PhD, masih bengap macam budak-budak tadika. Ada juga. Pasal apa? Pencapaian itu bengap. Faham zahir ayat. So panjang tu saya sebut, saya merepek lagi tu. Saya bumbuk main lebam tu. Tak boleh. Cukup lah pandang nak tu. Lagi kita sebut dia. Okey, baik. Dan mustahil ia ambil faedah bagi dirinya. Yang ni pun sekali lagi, kalau kita berhati, saya pun kabur dah itu, kita belajar bab mukhalafah, satu hari dah cerita, mustahil bermasalah, dia cerita sekali lagi. Itu saya sebut, kalau tak yang ni untuk touch up pun, catch up lah. Macam tu saya sebut kan. Mustahil ia. Jadi antara makna yang mustahil lagi pada Allah Ta'ala, yang ni sifat makhluk, apa dia? Ambil faedah bagi dirinya atau bagi makhluknya. Mustahil Allah dia buat makhluk faedah untuk diri dia, dan mustahil juga dia buat makhluk atas manfaat makhluk. Tak? Allah dia tak buat sesuatu di atas berkerana-kerana. Yang kerana tu di atas nak manfaatkan sesuatu, kekeranaan itulah menyebabkan dia buat sesuatu. Subhanallah. Tak? Dia buat sesuatu bukan kerana, tetapi dia buat sesuatu nak menunjukkan dia bijaksana. Itu saya guna dah bahasa tu kan. Kenapa dia buat kita ni manusia rupa macam ni, lembu macam ni, ayam macam ni. Bukan di atas kerana. Ni sebab dia buat, menunjukkan dia bijaksana. Atas kita punya ilmu, nisbah kita tengok kenapa dan mengapa tu, di atas adalah proses sabab musabab kan, cause effect. Itu kita punya tahap kefahaman. Itu yang kita dah kefahaman macam tu,
Bila nak faham ke Allah Ta'ala, la ilaha illallah, apa dia? Ma khalaqta hadza batila. Kamu tak cipta semua ni batil, palsu. Bahkan mesti ada hikmah dan rahsia. Tak ada satu pun Allah Ta'ala buat sia-sia. Walaupun kuman, walaupun coronavirus. Bagi orang beriman, dia adalah menambahkan darjat dan pangkat. Orang yang tak ada iman, lagi datang macam-macam ujian, bala, benda-benda yang istilahnya penyakit atau seumpamanya, makin datang makin merana, makin datang makin rosak, makin datang makin jahanam, makin datang makin punah, makin ranah. Orang beriman macam mana? Datanglah apa pun, semua tu menambahkan ketakwaan, menambah sabar, makin kenal Allah Ta'ala, makin meninggikan darjat dan martabat dia. Itu orang beriman. Macam mana kita nak tempuh COVID ni? Sama ada COVID tu betul memang COVID tu masalah, ataupun dia hanya pandemik, kata masalah, sebenarnya tak ada masalah pun, bohong je. Dua-dua bab itu. Macam mana? Orang beriman mesti datang je apa masalah, dia tetap akan menambah iman dia dan takwa dia. Atau orang beriman ni hidup tapi mesti dapat iman sempurna, faham betul-betul perjalanan hidup, mengikut kaedah kita, kaedah perjalanan syariat macam mana. Senang pun senang, susah pun senang. Sakit pun senang, sihat pun senang. Miskin pun senang, kaya pun senang. Kalau orang yang memang tak faham perjalanan agama macam mana? Susah pun susah, senang pun susah. Sihat pun susah, sakit pun susah. Buka masjid pun susah, tutup masjid pun susah. Orang beriman macam mana? Tutup masjid pun senang, buka masjid pun senang. Tapi kita tak senang, dia tak bagi buka masjid. Tapi dah dia bagi arahan, tetap kita macam mana masjid tak buka kali pun, macam mana amalan masjid kita buat. Tapi atas dia buat benda yang tak betul dengan perjalanan syariat, kita takkan senang punya. Itu kaedah kita. Itu yang kena belajar syariat pula. Walaupun dalam bab tauhid satu hal kita dah faham, kena belaham pula bab syariat. Tak semua pemerintah buat betul. Belum. Yang ni lah selalu ayat dia orang duk canang lah ni, apa tasarruful imam manutun alal maslahah. Wow. Apa dia? Imam ni kalau dia buat apa-apa semua ada maslahat. Jadi kita kena bersangka baik dengan pemerintah. Aku boleh sangka baik, tapi aku pening tengok macam tak baik bukan baik sangka, memang tak boleh baik sangka langsung. Memang kena yakin, dengan yakinnya apa dia? Sangkaan kita bodoh, tak reti. Mana boleh baik sangka situ? Benda baik sangka ni benda yang kita tak tahu apa-apa kan. Ni kita tengok macam-macam benda lah. Benda yang menyebabkan boleh jadi sebab kita sihat, dia tak bagi sebab kita sihat. Macam-macam kalau saya sebut merepek tak gitu. Cukup. Jadi asal nak cerita, Allah Ta'ala dia tak jadikan semua makhluk ni untuk dia ambil manfaedah, dan dia tak buat juga semua yang ada pada makhluk ni untuk berfaedah pada makhluk. Atas kerana ni dibuat, tu masuk berfaedah ni. Saya sebut hari tu lagi, bab ni nak kena faham dia, kena amati, kena nazar sikit. Itu kita belajar dalam bab akal, nak faham bab macam ni, dia kena deep thinking sikit. Kan? Deep thinking dari sudut mana? Allah memang dia tak buat manfaat untuk diri dia. Yang tu mudah kita faham. Allah dia buat makhluk bukan untuk faedah makhluk. Tak? Allah dia tak buat berkerana-kerana, tapi Allah dia buat menzahirkan dia bijaksana. Yang dia buat kita, memang ada kat kita, ada lapar, ada dahaga. Bukanlah bila dia buat kita lapar dahaga, maka dia pun terpaksalah buat makanan untuk mengenyangkan kita. Dia pun terpaksalah buat air untuk menghilangkan dahaga kita. Waktu kita pun sesak nafas, dia pun terpaksa buat pokok dengan ada proses fotosintesis menghasilkan oksigen untuk membolehkan kita berlaku pernafasan. Itu. Subhanallah. Dia buat tu perfect package. Oksigen, nyawa, paru-paru. Dia bukan buat istilah dah buat macam ni, terbuat macam ni, terbuat macam ni, buat macam ni, buat macam ni, buat macam ni. Tak. Dia buat perfect terus. Buat perfect terus. Pasal apa?
Allah Ta'ala sempurna. Sempurna dia buat makhluk ni dengan sempurna. Dia buat bukan dengan berkerana-kerana, tapi semua tu menunjukkan dia bijaksana. Dia bukan buat kita dulu, lepas tu nak buah apa kat manusia ni? Buah mata lah. Lepas tu apa pula nak bagi kat manusia ni? Bagi hidung lah. Lepas tu lagi pekak pula, bagi telinga lah. Subhanallah. Bukan macam tu. Dia bagi full package, perfect package. Full package. Dia tukut bahasanya untuk mudah faham. Jadi Allah buat tu bukan di atas, dia buat satu di atas nak menyempurnakan makhluk dengan apa yang ada pada makhluk. Tak. Bahkan dia buat tu nak menunjukkan dia bijaksana mencipta makhluk. Itu yang bahasa diguna sini. Bukanlah dijadikan bumi ambil faedah bagi kita boleh pijak atasnya. Kalau tak ada bumi, kita hidup terawang-awang di udara. Kita duduk dalam space tu. Ada pula. Memang Allah Ta'ala buat full package, perfect package. Kita duduk atas bumi. Ada graviti dia beraturan macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Full package, perfect package. Dia bagi. Dan boleh kita bertanam atasnya. Tak, bukan kerana macam tu. Tapi bila dia buat bumi macam mana? Bumi boleh menumbuhkan pokok macam ni. Pokok pun bukan baru terhegeh-hegeh nak buat satu-satu pokok. Subhanallah. Full package. Perfect package. Lebih faham tu? Ni faham tu? Macam mana? Nak faham kata Allah dia ilah ni, yang dia ghaniyun 'anil alamin. Dia Rabbul Alamin. Dia takbir alam ni. Full package. Perfect package. Dia buat. Jadi. Sempurna. Makhluk tak duduk tu. Makhluk sentiasa berubah-ubah. Daripada satu handset ubah. Tempat cas saja pun berubah. Dulu kalau beli Sony Ericsson lain, Nokia lain, Samsung lain, apa lagi tak tahu nak sebut. Nak beli dia yang charger tu, satu lubang masuk tu, keluar berteragah. Kat 10 kepala ada. Ni lain. Sekarang Opet. Type apa sekarang? Type C. Yang terkini. Ada type apa lagi lepas tu? Ada. Lepas tu tak ada apa lah. Ada wireless charger pula. Esok charger pun tak ada. Niat ni. Saya charge. Buah lah gitu kan. Jadi itu sebut bila bodoh-bodoh tu. Jadi tak jadi. Tu ada wireless charger. Tak payah wire-wire, cocok je, tirit-tirit, bluetooth kan, masuk tu kan. Betapa punya gelombang tu. Siapa tu pun vaksin sama juga, vaksin tu dia bluetooth kan. Betul tak betul tu tengok esok. Kita nantikan saja. Dia bukan bubuh sebarang-barang tu. Baik. Itu masalah dijadikan alam. Satu lagi bab hukum akam, bukanlah diwajibkan zakat, faedahnya menolong fakir miskin. Masuk faedah ni bukan Allah nak tolong fakir miskin dengan dia wajibkan zakat. Khazanah dia tak cukup ke dia nak bagi orang kaya? Bukan macam tu. Dia bagi syariat tu bukan untuk dia, dan bukan juga untuk kita je. Untuk kita, dengan dia bagi ada syariat zakat, maka fakir miskin terbela. Dia nak terbela, dia boleh jadikan semua orang kaya, tak ada masalah. Untuk dia buat kaya miskin, dia syariatkan pula ada sedekah, ada zakat ni, ada korban, ada kekah ni, apa pasal ni. Semua tu dia tak jadikan sia-sia atas perjalanan sabab. Semua tu syariat dia atas dia buat atas nama ujian. Semua tu nak menzahirkan apa kita punya kedudukan. Takwa ke barwah? Takwa ke taqwa? Itu kot bahasanya. Korban, beli benda-benda lain boleh, nak buat korban satu punya susah. Benda lain boleh fikir, nak bejek beli macam ni, peti sejuk macam ni, rumah macam ni, kereta macam ni. Tak ada fikir pun setahun tu, yang ni mesti adalah korban. Takkan tak ada fikir langsung.
Memanglah bukan wajib, tapi apa kita punya planning agama yang bentuk dini yang kita susun planning. Kalau hari ni apa yang dini yang kita punya agama tu, apa dia? Kau kena fikir PD ke pasar ke apa ke, tak boleh bergerak ke tu Tapi apa yang dini yang kita punya? Ini mengaji tu Bang ngaji lagi apa tak? Nak sarapan ke, nak puasa, nak mula puasa Zulhijjah hari ni ke? Apa yang dini? Kalau tak puasa, kenapa kau tak puasa? Ada sibuk kerja ke apa ke? Ataupun buat tak tahu je. Nak puasa pun puasalah sunat. Sembahyang duha pun sunat. Bukan masuk neraka tak sembahyang. Tak sembahyang duha sunat. Tapi yang lain susun elok teratur je. Oh, nak pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini. Yang dini ni yang bentuk untuk Allah Ta'ala ni apa? Tak susun satu pun. Benda kita. Sedekah tak susun, korban tak susun. Tahunan punya tak ada, harian punya tak ada, mingguan punya tak ada, bulanan punya tak ada. Jadah apa hidup tahun ke bumi? Oh, bahasa jadah kena. Benda dunia boleh plan, takkan benda-benda yang agama tak ada plan langsung. Bila nak pandai jerumnya? Bila nak pandai tasrif? Hari ni mau nak tasbih? Boleh lah, jadilah juga. Ada orang bawa hari ni nak tasbih. Tu pun ingat tak ingat tu. Apa tak apa. Baru nak tasbih. Bila nak habis jerumnya? Bila nak kalau yang lain bila nak kahwin, bila nak boleh handset, bila nak boleh kereta, bila nak ingat Allah, bila nak baca Quran, bila nak selawat atas Nabi, bila nak pandai bahasa Arab. Mesti kepala otak kita tu lah. Bila nak taat, bila nak bangun malam, bila yang malam tak payah orang kejut, baru nak bangkit. Ini ya Allah, langit tak runtuh, langit runtuh pun tak bangkit lagi. Ya mampus. Bunyi headset tutit. Semua alam miss tak berhenti kan. Semua miss alam. Tak bangkit langsung. Jam ada. Penggejut ada, tak bangkit. Bangkit dia tutup balik. Dia tak bangkit. Bila nak bangkit ni? Bila? Semayang pun tunggu orang azan. Tak pernah dia azan. Alah kacau. Sikitlah bahasa itu kan. Makan pun kena tunggu panggil makan. Kau sedialah. Saprah, pinggan, mangkuk, cawan, susun. Orang ni dah masak. Susunlah. Ni buat tak tahu ni. Dah makan belah gitu je. Bangkai pun tak kutip. Faham? Bangkai tak kutip. Pinggan pun tak basuh. Tulang pun tak buang. Tak ada langsung nak fikir. Apa ni? Kot ramai awal nak tengok ada lalat kemampu kumbang ke apa. Kutip bidadari. Kalau ambil fadilat tu lah kan. Takkan tak ada akal langsung. Tengok beruk tu masuk, monyet tu masuk, tapak kaki dia kot nak basuh ke simbah ayo ke sikit. Tak ada awak tak tahu. Macam tak ada kena-mengena. Buka lampu je tak? Mari buat tak tahu. Lampu buka. Duduk 5 tahun dah switch lampu tak tahu. Masya Allah. Bukan orang sini saya sebut ni. Orang Afrika Pecik Allah boleh komplain. Sedar otak tak berjalan. Patutnya duduk sini Swiss semua tahu ni. Yang aku tahu lah ni Swiss. Orang lain saya tak tahu. Saya mari sini, mari mengajar dulu, tak ada apa-apa lah. Dah kena dapat tugasan ni, mari je. Awak Swiss ni sewil ni, sak kipas duduk sini, lampu sini. Bila aku nak tukar tu, boleh je tukar tu, bila makan masa sikit. Tapi saya dah tahu lah Swiss ni, tak ni, tengoknya. Yang ni, ini tepi. Takkan duduk buat bodoh itu. Nak buka mikrofon pun tak tahu. Mana Swiss? Saya tak kata siapa-siapa Yang duduk sini lah, orang luar tak ada heran lah. Duduk sini lama dah. Duduk lah lewat tak tahu. Duduk jadi makmum. Tak pernah nak tolak jadi imam. Nak tolak jadi imam tuan. Tak pernah usaha kan kau nak jadi imam, nak apa doa ke apa ke. Macam tak function aja. Okey, sikit sana. Baik. Jadi mustahil ni sebab Allah Ta'ala dia buat, dia tak perlu nak jadikan
syariat yang macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Nisbah perlu, dia tak perlu. Tapi dia datang dengan full package, perfect package. Macam ni syariat. Nisbah azali, ilmu dia, kehendak dia sempurna dah. Cuma proses sikit. Ayat Quran pun turun sikit. Nabi Rasul pun mula dengan Nabi Adam, Idris, Nabi Nuh. Taklah terus Nabi Muhammad kan. Memang nak sempurnanya Nabi Muhammad, tapi bagi lu turun Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Turun satu. Last kali Nabi Muhammad, baru nampak hebatnya Muhammad. Baru kata Masya Allah. Kalau terus Nabi Muhammad duk awal, tak rasa Nabi Muhammad hebat. Macam mana pun macam-macam hal tu nak cerita tu kan. Nisbah dia nak zahirkan syariat melalui Nabi Muhammad, dia penutup, dia Quran, dia penutup orang semua satu dunia pakai sampai kiamat, pakai syariat Nabi Muhammad. Baru menunjukkan kemuliaan dia, hebat dia. Nabi-nabi semua nak tunggu kalau boleh nak jadi umat Nabi Muhammad. Semua dah kenal Nabi Muhammad. Nabi Adam pun kenal Nabi Muhammad. Nabi Idris, Nabi kenal Nabi Muhammad. Adam, Idris, Nabi Nuh kenal Nabi Muhammad. Nabi Musa kenal Nabi Muhammad. Nabi Isa kenal Nabi Muhammad. Semua Nabi Rasul semua kenal Nabi Muhammad. Tu yang Nabi Adam jumpa Rasulullah Isra Mi'raj. Nabi Adam kenal Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak kenal Nabi Adam. Naik langit pertama, dia tengok ada satu makhluk lah kan. Tengok sebelah kanan, senyum dia. Tengok sebelah kiri, sedih dia. Kau kenalkah siapa dia tu? Jibril tanya, Allah wa Rasulullah alam. Kata itulah Abu Bashar Adam. Nabi Adam kenal Nabi Muhammad. Dia kenal siapa yang datang. Nabi Muhammad duduk belakang, nisbah lahir kan. Dia tak kenal Nabi Adam. Tapi Nabi Adam kenal? Awal-awal dia orang taklah bagi jadi, dia kenal dah. Ditulis di pintu syurga tu kan, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia kenal dah. Aku Adam, ni Muhammad Rasulullah dah ada dah. Dia kenal dah Nabi Muhammad. Awal-awal lagi. Sikit saya tu. Nak cerita Allah Ta'ala datang full package. Syariat dia full package. Bukan nak buat satu. Nisbah Allah sempurna dia. Dia tetapkan hukum, bukan dia ambil faedah untuk dia, dan juga bukan untuk faedah untuk manusia. Hukum hakam dia semua ada hikmah dan rahsia. Datang pula kat kita sikit. Semua tu kat kita ujian. Bagi kenal Allah, Rasul, iman, takwa, taat. Itu kita punya kewajipan. Nisbah Allah, dia tak ada ambil faedah apa sikit pun. Satu kita taat Allah Ta'ala, bukan dia istilahnya berbangga dengan taat kita, ataupun dia jadi mulia dengan sebab taat kita. Pasal kita pun adalah manifestasi daripada kehendak dia bagi jadi kita. Itulah kita. Tapi kita macam mana? Tanggungjawab kita wajib zahirkan dan wajib junjung apa yang dia perintahkan kat kita. Kena ada kecintaan apa yang dia perintah kat kita. Kena ada seronok dengan apa yang dia perintah. Kena ada benci apa yang dilarang. Sekalipun larangan tu tengok ada kat kita sendiri. Kena benci kat diri kita apa benda yang terlarang yang ada kat kita. Dan kalau ada benda yang kita boleh taat, kenalilah Allah yang kurnia yang kita boleh taat. Ada disiplin ilmu besar tu, kena belajar macam-macam ilmu nak dipaham perjalanan hidup ni, supaya hidup ni benar-benar di atas faham La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tengok sekali lalu macam senang je hidup agama. Senang. Bukan senang jadi senang. Bukan senang nak jadi orang yang beragama. Bukan senang nak jadi orang beriman tau. Kita tak faham, kita rasa apa payah Tuhan kita Allah, Nabi kita Muhammad. Iman lah. Iman ke tu. Macam tu iman. Subhanallah. Baik. InsyaAllah sambung kita ujungnya ayat tu. Tetapi segala kejadian Allah Ta'ala dan segala hukumnya mesti ada hikmahnya, bukan sia-sia. Okey, itu prinsip. Jadi itu pun kita ada sebut sekali lalu dah ni, ulangan sekali lagi. Ada beberapa perkara yang tambahan diberi. Itu yang saya kata, kalau dulu tak sempurna, ada benda-benda yang tak apa-apa ni, touch up. Kalau hari tu tak dengar, baru nak belajar ni, catch up.
Jangan jadi kicap sudah hitam, apa pun tak faham. Makan gulai buah kicap sedap je. Itu lain. Nak pergi kicap dah dah. Dah tacap kecap, bunyi kicap lah. Okay. Sambung nanti insya-Allah. Mustahil Allah Taala bersifat dengan sifat-sifat baharu. Sambung. Soal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika. Kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.